Jika benar Haji Ji dan rakan-rakan Bersatu sudah pun keluar daripada Bersatu, kenapa Hamzah membantu Haji Ji telah sampai ke Sabah semalam dan hari ini mengadakan perjumpaan beliau bersama dengan geng-geng PPBM Sabah, kemudian berjumpa dengan GRS Sabah dan cuba membantu mengekalkan Haji Ji sebagai Ketua Menteri. Itu sebabnya kita mengharapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Perdana Menteri yang bakal sampai esok. Timbalan Perdana Menteri akan sampai jam 7 petang, Perdana Menteri akan sampai jam 8 malam. Kita mengharapkan satu penyelesaian dapat dicapai dan akhirnya semua parti-parti politik di Sabah dapat membentuk kerajaan secara bersama. Tak boleh kita dah di peringkat pusat, kita sudah pun membentuk kerajaan secara bersama, dan di Sabah kebetulan kesemua parti politik yang menang di Sabah mereka berada di dalam kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Takkanlah di Sabah tiba-tiba kita berkawan dengan PH di pusat, kita berkawan dengan Warisan di pusat, kita berkawan dengan GRS di pusat, tiba-tiba di Sabah Warisan menjadi pembangkang, di Sabah BN pula nak jadi pembangkang. Jadi macam tak kena, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan kita kita hairan lah. Kita hairan kenapa Haji Ji memanggil Hamzah Zainuddin untuk membantu beliau. Dan kita pun tahu Hamzah ni, saudara, dia juga ada YB Limus. YB Limus ni, saudara, salah seorang adun yang juga merupakan proksi Hamzah. Seorang yang cukup kaya, dikayakan semenjak zaman Hamzah ni. Kalau tengok projek-projek yang dia dapat, saudara, ni antara projek-projek yang dikatakan ada kaitan dengan YB Limus juri. Pertama, projek menaik taraf Jalan Terawas Melisau Kainggaran dan Karagasan, Ranau Sabah, 252 juta ringgit. Ini dapat zaman PM. Kemudian beliau dapat projek naik taraf Jalan Mansalu Ranau Sabah, Perwira Progresif Sdn Bhd. Ini syarikat Perwira Progresif Sdn Bhd. Ini yang diyakini mempunyai kaitan dengan YB Limus. Perwira Indah Sdn Bhd, Usaha Impresif Sdn Bhd, syarikat Misi Maju Sdn Bhd. Ini 500 juta, tuan-tuan. Ini antara benda-benda yang sedang disiasat oleh pihak SPRM, iaitu projek-projek direct nego antara 50 hingga 500 juta ringgit. 3. Projek naik taraf Jalan Samparita, Jalan Songsongan, Manggandai, Kota Marudu, Sabah, 279 juta ringgit. Kemudian projek menaik taraf sistem bekalan air daerah Kuala Penyu, Sabah, 70 juta ringgit, tuan-tuan. Dan kita tahu YB Limus ini memainkan peranan dalam usaha untuk mengumpulkan seberapa ramai. Dengan cerita sekarang ni yang bersama dengan YB Haji Ji ada lebih kurang 44 orang katanya. Kata dia lah ada 44 orang. Dan yang menyedihkannya, saudara, 5 orang daripadanya datangnya daripada UMNO. Kalau 5 orang itu tidak bersama dengan mereka, 5 orang ini bersama dengan Datuk Seri Bong Mokhtar, maka Datuk Seri Bong cukup 40 kerusi untuk diangkat menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Jadi kita harap esok dengan kehadiran PM dan TPM, keadaan akan menjadi reda di Sabah dan satu penyelesaian dapat dicapai. Dan kita harap wakil-wakil rakyat daripada
Pakatan Harapan akan memberikan sokongan kepada pihak yang boleh menyatukan semua orang. Kalau boleh, jangan pula dijadikan BN dan juga dijadikan warisan sebagai pembangkang di Sabah. Sebab ini bertentangan dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Di Perikatan Nasional, Hamzah Sudin yang kita kenal dia siapa? Setiausaha Agung. Dia mengatakan di kenyataan media beliau tadi, mengesahkan bahawa walaupun ahli-ahli parti Bersatu Sabah yang keluar parti, tapi mereka masih ada hati dengan Bersatu, supaya alasan-alasan untuk mereka keluar ni supaya mereka dapat mengekalkan kepimpinan Haji G. Itulah seperti mana yang saya ulas hari pertama lagi, Saya telah menyatakan bahawa sebenarnya apa yang berlaku ialah Haji G taktikal saja, kononnya keluar daripada Bersatu, kerana kalau dia tak keluar daripada Bersatu, dia masih lagi berada di dalam Perikatan Nasional, sudah pastilah gandingan antara PH, Warisan dan BN akan membentuk kerajaan, dan mungkin Datuk Seri Bong Mokhtar akan diangkat menjadi Ketua Menteri. Sebab sekarang ni kita difahamkan Datuk Seri Shafie Apdal sudah bersedia untuk memberikan laluan kepada Datuk Seri Bong sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Jadi bagi mengelakkan benda ini berlaku, mereka memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Dan mereka mengatakan bahawa mereka telah mereka telah keluar daripada Bersatu. Persoalan dia, bila dia nak dilantik menjadi Ketua Menteri, dia ialah Ketua Bersatu Sabah. Bila dia Ketua Bersatu Sabah, memang dia layak untuk diangkat menjadi Ketua Menteri. Sebenarnya memanglah dari segi, kalau nak diikutkan, ketua parti yang diyakini oleh TYT mempunyai sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan, dia boleh dilantik sebagai Ketua Menteri. Tetapi selepas dia keluar daripada Bersatu, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masih lagi Ketua Menteri. Tetapi disebabkan perjanjian dibuat antara Barisan Nasional dan GRS, gabungan Barisan Nasional dan dengan PN, dengan PN. Bila kita berjanji, antara syarat-syarat dia, segala keputusan nak buat kabinet reshuffle, pelantikan pengurusi-pengurusi GLC dan sebagainya, mesti dengan persetujuan bersama. So benda ni mereka dah langgar. Bila mereka langgar, mereka pecat Datuk Seri Saleh Sekeruak, dan mereka bercadang nak menggugurkan Datuk Seri Bong, nak gugurkan Jeffrey, maka dia dah langgar perjanjian itu. Dan perjanjian itu pun bukan antara Datuk Seri Bong sebagai pengurusi BN dengan GRS, ianya dengan PN. Bila UMNO yang mengangkat Haji G sebagai Ketua Menteri menarik diri, BN menarik diri daripada memberikan sokongan, maka dia hilang majoriti. Dia hilang majoriti kerana bila dia diangkat menjadi Ketua Menteri, ketika itu PH belum berada bersama dengan dia. Ini kena faham. Yang mengangkat dia ialah UMNO, BN.